tahu apakah itu pemasaran. Pemasaran ialah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey. Melalui aktiviti pemasaran, produk atau perkhidmatan dapat diagihkan dengan daripada pengguna kepada pengeluar. Okey, siapa pengeluar ni? Kilang ataupun peniaga lah, usahawan. Okey, iaitu terus kepada pengguna. Jadi jualan pula ialah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dengan penjual. Tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Semakin banyak pertukaran hak milik dilakukan, semakin tinggi keuntungan. Maksudnya makin banyak jualan, makin banyak keuntungan. Okey, pemasaran dan jualan mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi sesebuah perniagaan. Okey, campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran ni kalau dia punya singkatan dia, kamu pun dah ingat cikgu sebut itu kan, 4P, iaitu produk atau perkhidmatan, agihan atau tempat, harga dan promosi. P yang pertama, kalau bahasa Inggeris nak ingat produk, lagi tempat ni, place, price, promotion. Okay, so kita sebut 4P. Bila cikgu sebut 4P, dah faham dah bahawa produk, tempat, harga, promosi. Okay, kita tengok satu-satu. Produk atau perkhidmatan. Soalan boleh keluar tak? Soalan banyak kan, tak silap cikgu dah ada keluar. Terangkan campuran pemasaran. Dah keluar. Mungkin boleh keluar lagi. Itu tak pasti sebab perniagaan ni soalan dia berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang dan kemudian dia dah buat soalan bermula tahun 2020. Soalan dia dah tertutup. Bermaksud cikgu dah tak tahu soalan. Kecuali cikgu tanya pelajar 2020 soalan, keluar soalan apa? Itu cikgu tahu. Kalau nak keluarkan macam buku soalan-soalan tahun lepas tu, dah tak dapat dah. Bermula tahun 2020, soalan perniagaan ialah soalan tertutup di mana guru tidak mendapat salinan soalan sebenar. Pelajar kena hantar soalan selepas habis menjawab kertas. Okey? So kita kena kena ambil perhatian lah semua topik yang ada. Okey, produk atau perkhidmatan. Okey, untuk memasarkan produk atau perkhidmatan, usahawan perlu tahu ciri-ciri kekuatan dan bentuk fizikal produk yang ditawarkan. Maksudnya bila nak berniaga produk atau perkhidmatan apa-apa, mesti tahu apa kekuatan produk kita. Kekuatan dari segi apa? Dari segi bentuk fizikal dia, jenama kita okey ke, dah ada sama dengan orang ke, adakah bungkusan kita menarik, adakah bentuk produk kita menarik, saiz kita sesuai tak dengan harga, adakah kualiti produk kita bagus, okey, adakah produk kita ni kalau dia melibatkan bahan mentah, daging semua, pembuatan produk tu macam mana, halal ke tak halal. Okey, ada jaminan tak keselamatan, ada beracun ke, penggunaan bahan beracun ke, dan adakah produk kita ni memberi khidmat sampingan. Khidmat sampingan ni maksudnya mungkin khidmat selepas jualan kan. Lepas jual tu contohnya kita jual telefon bimbit, kita jual komputer. Adakah dah balik-balik, pelanggan dah balik tu dia boleh call kita semula kalau ada apa-apa masalah? Okey, itu adalah perkara yang perlu dipertimbangkan tentang produk dan perkhidmatan. Okey, bagi perkhidmatan yang ditawarkan, usahawan perlu mengetahui berkaitan pakej yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, waktu operasi dan sebagainya. Okey, so kamu perlu tetapkanlah macam kita buka gerai makan, kedai makan, restoran.
Okay, restoran dia kadang-kadang ada restoran 24 jam kan, ada restoran yang bukan 24 jam. Jadi kamu kena beritahu pelanggan pukul berapa restoran kamu beroperasi. Biasanya ada ditulis di dinding premis kamu kan. Okay. Kemudian agihan ataupun tempat dipasarkan. Untuk memasarkan kamu punya produk atau perkhidmatan, kena pilih tempat yang sesuai dan berkesan. Okay. Bila tempat kamu strategik, okay, kamu akan menentukan kejayaan kamu punya jualan, perniagaan. Okay. Kalau nak pilih premis yang tetap, maksudnya nak ada bangunan kedai, okay, perlulah pilih yang ada kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan cekap dan berhampiran pelanggan. Okay, nak buka kedai, perlulah tengok, okay, kat situ ada tak pengangkutan, okey tak, senang tak pelanggan datang, ada stesen bas, ada bus stop, okey, ada LRT, kat situ ada kedai-kedai makan yang lain, ada kemudahan infrastruktur lain lah, ada, maksudnya ramai pelanggan boleh datang dengan mudah. Kalau kamu buat kedai kamu yang tak berhampiran dengan pelanggan, jauh ke dalam nak pergi, so pelanggan susah nak datang. Jadi susahlah kamu nak agihkan kamu punya produk dan perkhidmatan. Okay, yang ketiga, kalau tak ada premis tetap, tak ada bangunan, pilih saluran agihan yang sesuai. Contoh, okey, usahawan dapat bekalan barang daripada pemborong. Kamu nak pergi, kamu nak terus pergi kilang jauh. Okey, maksudnya kamu nak menjual, contohnya kamu nak jual, kamu peniaga kecil-kecilan, kamu nak berniaga burger, contoh. Kamu nak pergi kilang yang jual roti burger, daging burger tu jauh, maka kamu pergilah dapatkan kamu punya bekalan daripada pemborong. Okey. Jadi usahawan kena pandai, bijak memilih saluran agihan yang sesuai. Okey, harga. Harga perlulah berpatutan. Harga ialah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan. Okey, penetapan harga perlulah berpatutan kerana biasanya pelanggan mahukan harga yang baik, yang sesuai dengan kehidupan dia. Ada pelanggan, mestilah pelanggan memang suka barang yang harga yang murah. Okey, tapi untuk menawarkan barang harga yang lebih murah, okey, ataupun nak mempertimbangkan permintaan pelanggan, okey, peniaga atau usahawan perlulah mengira, mempertimbangkan kos pengeluaran, persaingan dan menetapkan harga. Okey, contohnya kalau memang kita jual daging rendang, harimau menangis, harimau meraung ke apa kan. Okey, kamu nak jual dengan harga murah memang tak dapatlah, sebabnya daging sendiri pun harganya mahal. Sekilo sekarang ni, kalau kat sini, kat kota ni, sekilo RM34. Mungkin kat tempat kamu kat sana, kat KL sana, Selangor sana mungkin sekilo 38, okey, 36. Dia berbeza-beza mengikut tempat kan. Okey. Jadi untuk menarik perhatian pelanggan harimau menangis, harimau meraung, walaupun daging tu mahal, okay, bila kamu buat dalam kuantiti yang banyak, mungkin kamu dah dapat meminimumkan kos kamu kan. Okay, jadi bolehlah kamu menawarkan diskaun supaya pelanggan tertarik untuk membeli. Contohlah, ini contoh apa tu, car wash, ni tu car wash, so bagilah diskaun sikit. Okay, promosi ialah kaedah, kena ingat dia punya tafsiran dia. Satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan. Okey, kalau berkesan promosi kamu ni, orang tertarik dengan promosi dengan kamu, mestilah pelanggan akan datang membeli. Kalau walaupun kamu punya kedai tu jauh,
dia akan cari. Contohnya kamu jual, kamu tulis murtabak cheese. Murtabak cheese leleh. Okey, jauh. Cikgu pernah pergi. Cikgu lah pernah. Viral. Murtabak cheese leleh. Ya. Dia tunjuklah gambar cheese dia meleleh-leleh lah. Sedap lah nampak. Cikgu pun pergi lah dengan suami cikgu. Bawa anak semua lah pergi cari. Dekat mana masa tu lah? Dekat... ingat dekat mana? Dekat Banting ke? Okey. Jauh pun kedai dia pun dia dah jauh ke dalam. Tapi oleh sebab viral, okey, semua orang nak pergi cari. Padahal jauh. Ya. Maksudnya promosi dia memang berkesan. Okey, promosi ada 1, 2, 3, 4 kaedah promosi. Soalan ni pun pernah keluar. Kaedah promosi. Terangkan 2 kaedah promosi. Terangkan 3 kaedah promosi. Ataupun dia bagi gambar produk, kemudian dia kata berdasarkan gambar tersebut, terangkan kaedah promosi yang sesuai. So, kamu kena tahu kaedah promosi ada 4. Pengiklanan, jualan langsung, promosi jualan dan publicity. Okey. Kita tengok satu-satu. Periklanan, okey, merupakan satu cara komunikasi pemasaran yang dirancang untuk memberitahu dan memujuk pengguna membeli sesuatu produk atau perkhidmatan. Usahawan biasanya memilih media periklanan sama ada media cetak atau media elektronik. Ini maksudnya dalam apa? Sama ada dalam majalah, surat khabar, TV, televisyen, ya. Media cetak atau media elektronik. Ini adalah pengiklanan. So, kamu kena bezakan mana satu pengiklanan, mana satu jualan langsung, mana satu promosi jualan. Okey, yang kedua, jualan langsung merupakan kaedah jualan yang melibatkan interaksi dan pertemuan secara peribadi antara penjual dengan bakal pelanggan. Boleh kamu bagi contoh tak? Apa contoh jualan langsung? Cuba bagi contoh. Apa jualan langsung? Apa contoh? Jual burger. Jual burger, jualan langsung. Jualan langsung, okey. Lagi? Lagi? Produk besar-besar sikit. Jualan langsung ataupun dalam bahasa Inggerisnya, kadang-kadang bila sebut bahasa Inggeris baru kamu terfikir. Bahasa Inggerisnya ialah direct selling. Dia bawa barang online boleh ke? online? Online bukan jualan langsung. Cikgu, kalau jual rumah? Jual rumah tak boleh. Lain. Apa produk yang kamu pernah tengok mak kamu siapa beli, dia terus bawa produk tu kat kamu. Dia tak ada, produk ni kebanyakannya tak ada jual dekat pasar raya. Dia kebanyakan tak ada jual kat pasar raya. Unify, okey. Betul. Dia tak ada jual kat pasar raya kan? Tak ada. Dia terus kena jumpa dengan dia punya PTM point ke. Lagi? Yang ada di rumah-rumah sekarang. Yang setiap rumah, hampir setiap rumah ada. Apa? Cikgu, kalau pihak insurans tu? Jualan langsung. Lagi, itu perkhidmatan, jualan langsung. Jadi jalan je bro. Kedai makan tepi jalan. Dia tak boleh, itu dah jadi peruncit. Kowe, kuku, itu semua jualan langsung. Dia biasanya dia ada dia punya HQ sendiri. Dia tak melalui dia tidak melalui pemborong, dia tidak melalui peruncit. Itu adalah jualan langsung. Avon,
Apa lagi? Itulah contoh jualan langsung, direct selling. Jadi biasanya produk-produk tu terus pada pengeluar, produk kosmetik kan? Okay, terus pada pengeluar. Ataupun ada juga kosmetik yang melalui ejen. Tapi ada produk-produk yang dia tak ada ejen, dia tak akan ada ejen. Dia daripada HQ terus pergi kepada jurujual, jurujual tu terus kepada pelanggan. Okay, itu adalah jualan langsung. Okay, yang ketiga adalah promosi jualan, melibatkan pelbagai jenis insentif untuk menarik minat pengguna agar menambah belian mereka bagi tempoh tertentu. Contoh, cabutan bertuah, pemberian diskaun, pemberian kupon, sampel percuma dan lain-lain. So kena ingat, ini adalah promosi jualan. Jualan hebat, cabutan bertuah, diskaun. Okay, ini adalah promosi jualan. Tujuannya untuk menarik minat dan menambah pembelian. Okey, yang keempat, publicity, maklumat yang disalurkan melalui media massa mengenai sesuatu produk atau perkhidmatan. Kos siaran ditanggung oleh pihak media massa. Mesej publicity mempunyai kredibiliti tinggi kerana mendapat kepercayaan daripada pengguna. Okey, apa contoh? Collab dengan Instagram. Apa dia? Contoh? Collab dengan Instagram. Tak dengar, cakap tak dengar. Collab dengan Instagram cikgu. Insta famous. Media publicity. Boleh juga, boleh. Contohnya iklan di TV. Kan tiba-tiba muncul iklan Colgate, iklan apa, itu adalah publicity menggunakan media massa. Ataupun kamu tengok pertandingan bola sepak kan, tengok kan, tengok tak bola sepak sekarang malam ada. Okey, tak tengok. Kemudian dekat kan ke tepi padang tu kan banyak papan-papan, puasan tak? Papan-papan lah tulis apa benda lah, ditaja oleh siapa lah. Ya. Okey, itu adalah publicity, satu jenis publicity juga. Okey, contoh publicity. Tengok ni, sebuah telefon bimbit rekaan terbaru berteknologi tinggi dilaporkan oleh pihak akhbar untuk pengetahuan umum dalam bentuk rencana. Rencana ini disediakan oleh wartawan dan menceritakan tentang kelebihan dan kelemahan telefon bimbit tersebut. Macam Insta famous tu boleh lah. Ataupun artis-artis review makanan yang dia dapat kan. Itu pun satu jenis publicity. Okay, so kena bezakan antara publicity dengan pengiklanan. Dia adalah berbeza. Okay. So tamatlah kita punya bab 6. Ini refleksi. So dalam bab ini kita telah belajar tentang akta-akta penubuhan, sama ada dia adalah akta pendaftaran perniagaan 1956, akta PLT, akta syarikat. Okay. Kemudian prosedur pendaftaran kita dah belajar. Okay, bagaimana nak mendaftar milikan tunggal, perkongsian, syarikat persendirian berhad, syarikat awam berhad. Kemudian tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah dapat sijil pendaftaran perniagaan, iaitu pamerkan sijil, pamerkan tanda, nama, perbarui sijil, mendaftarkan perubahan, tamatkan pendaftaran. Kemudian kita dah belajar dokumen perniagaan. Okey, yang ini kena ingat ya. Kemudian dokumen perniagaan. Kemudian dokumen perniagaan ni dah keluar ke? Dia dah keluar tapi tak banyak, jadi bersedia. Okey, kemudian aktiviti pemasaran dan jualan, elemen-elemen seperti produk dan perkhidmatan. Ingat siapa masuk. Okey, ini 4P.